main Muhammad main sama saja itu jangan berapa pakai untuk ini oke lah karena itu memang apa sukses sana belajar ada banyak sekali jadi coba Ustaz Ismail Nukis Saleh. Ustaz Ismail Nukis Saleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin sekalian,
Hari ni, oleh kerana hari ni kita mulai masuk bulan Rabiul Awal yang kita sebut sebagai bulan Maulid, orang Kelantan panggil bulan Maulid. Dan oleh kerana kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan saja untuk ayah dan bunda dia saja, tapi untuk manusia seluruh dunia. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, bawa rahmat pada semua alam, bawa rahmat, bawa nikmat pada semua alam. Maka hari ni amba baca sebuah kitab, nama dia Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif, makrifat atau ilmu-ilmu yang seni, dikarang oleh Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi tashih disuting oleh Muhammad Hamid bin Muhammad, seorang penyunting yang masyhur. Mau nak baca hari ni, nak baca kedua. Selama ni kita ambil saja, ambil Nabi beranak ya, tak sebut pun Nabi mati. Sedangkan beranak ni regu dia mati. Bagaimana dunia ni regu dia akhirat. Pagi ni regu dia petang. Tak ada benda tu yang buat dunia ni so ni, tak ada. Hak so ni hanya dia seorang, Tuhan seorang yang so. Hak lain semua berpasang-pasangan belakang. Jadi bila kita sebut Nabi beranak, kena sebut juga Nabi mati, barulah cukup lengkap dia punya pengetahuan kita. Apa nama ni, amba ambil dari Pak start mulanya, amba ambil daripada ayat surah Al-Hajj ayat 26, iaitu Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Ni cerita Nabi Ibrahim, bukan cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bagi Nabi kita ni, bila kita jujur dia bertemu dengan seorang Nabi lain namanya Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni anak dia, hak masyhurnya dua orang. Hak masyhur, banyak lagi, ada lagi hak lain. Pertamanya Nabi Ishaq, yang kedua Nabi Ismail. Nabi Ismail ni lah titih bari dia suk ke Nabi kita Muhammad. Apa ni, Nabi kita Muhammad titih bari dia suk ke Nabi Ismail. Atas pada Nabi Ismail itu banyak lagi nak menyapa ke Nabi Adam. Ahli-ahli sejarah dia buat benda ni 3 peringkat. Nabi kita start daripada Nabi Muhammad terus ke Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail Nabi Ibrahim terus ke Nabi Adam. Apa Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh tu ke Nabi Adam. Orang pertama di muka dunia ni ialah Adam AS. Amba dia sebut sama tu Adam ni, tu orang Melayu, tu orang Cina, tu orang Arab, tu orang putih, tu bagi Nabi orang asli mana pun, seluruh manusia di muka dunia ni dia kena suk pada satu orang. Dia tak boleh tak tahu mari mana orang, tak boleh. Allah Ta'ala tidak buat benda ni kecuali ada mula dan ada akhir. Manusia ada mula dia, ada orang pertama manusia di muka dunia namanya Adam AS. Kalau orang tak percaya, tanya dia, siapa dia? Kalau tidak tu Adam. Jadi sementara mu jumpa orang lain pada tu Adam, dengar dulu buah tu. Kalau mu jumpa orang lain pada tu Adam, tak apalah. Tapi sementara mu jumpa ada orang lain lagi pada tu Adam, itu apa namanya, tuk mu kau tu siapa dia, terima dulu. Orang pertama atas dunia ni ialah Adam. Dengan cara lagu tu kita boleh besar masalah yang selalu amat susah manusia nak mikir, iaitu manusia ni mula di mana. Tak ada orang tua zaman hari tu hidup pakai lelah ni boleh tanya khabar dia. Tak ada batu bertulis atas dunia ni yang boleh sebut pada kita bahawa orang pertama itu ini. Jadi kita ambil daripada orang pertama tu Adam. Daripada tu Adam dia turun tepat pada kita. Jadi kita ni, sama ada kita ni Cina, sama ada kita ni India, sama ada kita Melayu, tu kita ialah Adam AS. Begitu juga segala bakal tanaman di muka dunia, baik nyo, baik sawit, baik muatan, baik lagi yang kena ada hak mula hak Tuhan buat.
Orang tu hamba tak sebut lah, kalau dia mau tahu tu nak rakyat nyo ni mari tuan, nyo mana ni boleh. Ya pentingnya ada mula kaedah dia, dan ada mula tu lah ada akhir. Mula tu yang buat itu, akhirnya kita panggil kiamat. Sama ada akhir dia kita untuk atas mati kata pada kiamat. Jadi di antara orang yang orang yang Allah Ta'ala kirim ke dunia untuk menyelamatkan orang daripada bahaya dunia dan bahaya akhirat ialah golongan Nabi. Dan hari ni kita bercakap masalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni orang penuh tanya Nabi, mung ni bila start jadi Nabi? Dia kata aku jadi Nabi ni ketika tu Adam masih lagi mujandal bainal ma' wa tin. Masa tu Adam duk tertang, tak bergerak-geri, tak ada nyawa lagi, dia masih lagi tanah dan air, masih lagi selut lembek kita panggil. Ketika tu aku minta kedai Allah Ta'ala menjadi Nabi. Dan sebab itu dalam surah As-Saff, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. So yang keduanya wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bani yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat ni boyak pada kita. Nabi Musa mengayuh pada orang dia. Nabi Musa ni kita panggil Nabi Bani Israel lah. Bani Israel sedikit nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pun orang panggil Yaqub, Israel pun orang panggil. Jadi Musa kata bapa kamu buat khianat kat aku. Lima tu'dunani, bapa mu buat khianat kat aku. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sedangkan kamu tahu aku ni rasul. Aku ni bukan mari kapung mari sepupu kapung biasa. Aku ni mari ke rumahmu, mari kapung negeri mu nak buat benda hak Tuhan royak aku. Allah Taala buat kita, dan Allah Taala tidak lepas kita ni lepas ikut kehendak kita dak. Dia nak daripada kita ni buat begini. Dia tak ada orang yang boleh buat kamu benda apa hak Tuhan nak, benda apa orang tak mau lain pada puak-puak aku, iaitu Nabi. Dia tahu dah aku Nabi, tahu dah aku rasul, sebab buat khianat juga. Itu bahagian daripada ucapan Nabi Musa AS kira-kira 3,000 tahun hari itu digazet oleh Allah dalam Quran. Lepas Nabi Musa mari Nabi Isa AS. Atau Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad ni lebih kurang 700 tahun. Sebab tu dalam kalender kita hijrah 1430, kalender Masihi 2009. Jadi di antara 2009 dengan 1400 tolak tu lebih kurang 700 tahun. Nabi Isa kata, ini Rasulullah ilaikum, aku mai ke dunia ni sebagai seorang rasul, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah. Tugas aku pertama nak royak kamu kitab hak ada dah depan kita ni, hak belum pada aku mari Nabi Musa mari dah. Untuk Nabi Musa Allah Taala kirim Taurat. Aku nak sebutnya Taurat ni benda betul. Aku mari nak royak benda serupa dengan hak Taurat royak. Yang keduanya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Yang keduanya aku nak bawa berita baik, bahawa seorang rasul akan mari lepas pada aku, ismuhu Ahmad. Nama pun siap dah. Akhir zaman akan mari seorang rasul, namanya Ahmad. Dan nama Nabi kita di langit Ahmad, nama dia di bumi Muhammad. Lebih kurang jalan. Kita nama-nama anak kita kadang-kadang tak ada sebut Muhammad. Anak 4-5 orang seorang ambuk tak ada nama Muhammad, tak kena. Bubuh lah mana-mana seorang Ahmad ke Muhammad ke. Nak bubuh nama orang lain bubuh kita, tapi pala tu Ahmad ke Muhammad ke. Akhirat kelak Allah Ta'ala panggil seorang-seorang, panggil seorang-seorang. Ya, kalau kena orang kena panggil tu ada perkataan Muhammad ke Muhammad, oceh lalu dia nyuruh Islam. Kalau kita bubuh nama anak kita tak ada sikit abuk meh nama Nabi, nama Arab pun dah. Lah ni banyak orang bubuh nama kok saya ikut sepak orang panggil ambil nama. Tak kena. Anak-anak ni kurnia Allah. Mana manusia boleh buat anak? Tak ada doktor, tak ada tebama boleh buat anak. Dia boleh buat anak Allah. Dan dia ni minnah daripada Allah. Salah kurnia pada kita. Banyak orang kaya tak ada anak belana. Orang miskin berderu anak belana. Orang kaya bijak lagi pandai gitu jadi mandu belana.
Jadi boleh bila kita boleh yakinlah bahawa ini pemberian Allah pada kita, tolonglah beri nama yang baik. Dan mengikut hadisnya, bila umur anak kita 7 hari, kita panggil ngekah, maka satu daripada benda yang kita diminta buat ayah tu ialah pilih nama yang terbaik, ubah nama. Lain pada kita panggil guting jambu, lain pada guting jambu dan surat sikit air zam-zam sebagai berkat air baik. Maka kita diminta nama bubuh nama, dan nama tu biarlah cukup kalau Tuhan panggil daripada masyarakat, daripada orang ratus ribu juta akhirat kalau orang belicang lalu dia ni Islam, Ahmad Ismail ke Ahmad Ibrahim, katalah apa-apa saja dia, kalau boleh yang begitulah dia bubuh nama dalam bentuk Arab, bentuk Islam sikit, dia nama tu biar ada sempena, ada tafaul, ada sempena baik sikit. Bubuh nama Dormono macam-macam pesing apa ni. Satu. Yang keduanya, dalam sebuah kitab namanya Al-Musnad, qala uli Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-itsnin wastunbi'a yawm al-itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah al-Madinah yawm al-itsnin wa dakhala al-Madinah yawm al-itsnin wa tufiya yawm al-itsnin wa rufi'a al-hajj al-aswad yawm al-itsnin. Gitu dia. Ada sebuah kitab nama Al-Musnad, sanad daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia Nabi kita lahir hari Isnin, dia dilantik jadi Nabi pun hari Isnin, dia keluar daripada Mekah waktu hijrah ke Madinah pun hari Isnin, dia sampai ke Madinah pun hari Isnin. Pada seminggu Nabi kita duduk tengah jalan antara Mekah dan Madinah, dan Nabi wafat pun hari Isnin. Dan Hajar Aswad yang ada dalam satu hari nanti akan diangkat naik ke langit, kerana tugas dia habis dari muka dunia ini, kerana orang jahat-jahat berlaku dah pun hari Isnin. Kemudian Amu tak panjang lah ini, Amu nak baca ke, Amu nak baca perkara yang kedua, iaitu mengenai dengan Nabi mati. Nabi beranak banyak dakwah kita kecil, Nabi mati. Dan waktu kita Kelantan, kalau sebut kata mati dia marah semua. Apa kecil mati-mati dia? Itu perangai orang Kelantan. Perangai ni perangai salah. Sebagaimana kena sebut hidup, kena sebut juga mati. Jangan jadi mati ni tak sebut apa pun. Tak sebut mati dia using. Jadi using je lah anak sangat hidup. Kata dia, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-minbar faqala inna 'abdan khayyara Allah baina an yu'tiyahu min zaratil dunya wa ma syaa wa baina ma 'indahu faqtara ma 'indahu. Tuan kita ni bawa bukan mulut dia bawa satu hadis. Dia diriwayat oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia satu hari Nabi naik atas mimbar. Mimbar tu mimbar seperti kita masjid lah ni, mimbar atau stage kita panggil. Dalam ucapan dia gitunya, dia kata ada satu orang di dunia ni, maksud orang itu dia sendiri dah, ada satu orang di muka dunia ni Allah Ta'ala beri pilih ke dia bahawa Muhammad Muhammad mu nak hidup lama lagi ke dengan penuh segala kemewahan, dengan penuh segala keselesaan hidup, ataupun mu nak pilih aku simpan di rumah aku. Allah Ta'ala tanya dia, tapi Nabi tadi tak wayak dia siapa, tapi dia lah. Dia kata ada satu orang tak dunia ni, Allah Ta'ala beri pilih ke dia bahawa belah mana tak mu nak hidup lama lagi ke dengan segala kesenangan, dengan segala kemewahan, kau mu nak aku simpan di rumah aku dah kita ke. Tuhan kata, maka Nabi sebut fakhtara ma'indah, maka orang tu yang pilih nak sisi Tuhan. Nabi sebut lagu tu banyak orang tak faham, orang dengar sebagai satu cerita biasa. Tapi Sina Abu Bakar Sina Abu Bakar seorang teriuk nangis. Orang lain tak ada apa, dia dengar sebagai satu cerita. Mana orang lain dengar dia kata ada satu orang Tuhan raya. Orang tu diberi pilih untuk nak hidup atas dunia panjang, apa lama, boleh makan senang, boleh musnah, ataupun tak sihat tu nak aku simpan di rumah aku, di sisi aku. Kemudian tu Nabi raya orang tu yang dipilih mak indah,
dipilih benar sisi tu. Sina Abu Bakar dah dan Nabi nak mati dah lah. Cara kecek tu Nabi Sina Abu Bakar reti bahawa hamba-hamba yang dipilih tu rupanya dia Nabi Muhammad sendiri. Dan bila Nabi Muhammad pilih benda hak Tuhan simpan umur dia, artinya Nabi nak mati dah lah. Tak usah hidup dah atas dunia ni. Nabi rela tolak kesenangan yang dipilih, kesusahan hidup, kekayaan, kemewahan, Nabi tolak. Nabi nak ambil ma'indahu, benda yang Tuhan simpan sisi dia. Hak simpan di sisi dia tu tak banyak, hak kita panggil syurga, keampunan, menatap wajah Allah Ta'ala. Ketika tu Sina Abu Bakar dah mai latih dia, Nabi nak mati dah lah. Kerana Nabi rakyat bahawa dia pilih ma'indallah di sisi Allah Ta'ala. Katanya orang yang duduk sekali tu, fa'ajibna, maka kami berasa pelik. Dan Nabi sebut lagu tu, bapa Abu Bakar teriuk, pelik Abu Bakar. Wa qala an-nas unzur ila hadha syekh. Orang ramai kata, apa orang tua ni? Abu Bakar ni orang tua. Bapa orang tua ni menangis orang lain seronok belakang. Yukhbiru Rasulullah an abdin khayyarullah baina an ya'ti wa yastadi wa baina ma 'inda Allah fadaina. Bapa orang tua ni menangis. Sedangkan Allah Ta'ala Nabi royak ada satu orang diberi pilih untuk hidup mewah atas dunia ni ataupun pilih aku simpan di sisi aku. Tiba-tiba dia teriuk. Orang pakat heran bapa aku akan teriuk. Ni benda-benda para hadirin semua nak royak ukuran intelek, ukuran thaqafah, cerdik ke orang. Orang cerdik ni orang dia dengar dia baca lah benda. Mana dia tengok benda atas dunia ni, dia tidak tengok benda, dia tengok di sebalik benda. Abu Bakar dia dengar berapa pun mulut Nabi, dia tidak dengar sekat tu dia ada. Bukan dia baca di sebalik pemilihan Nabi terhadap benda Tuhan simpan ni, artinya Nabi nak mati dah ni. Sebanyak mana benda atas dunia ni hak Tuhan beri juga, tapi tak sama dengan Tuhan simpan reserve hak di rumah dia cadangan Nabi ni. Ini bacaan Sayyidina Abu Bakar. Allah. Baik, bahkan Rasulullah SAW wal mukhayyar. Tahu-tahu Rasulullah lah sebenarnya orang al-mukhayyar, orang yang diberi pilih. Kalau Nabi sebut ada orang yang diberi pilih di antara hidup atas dunia dengan penuh mewah dan di antara hidup akhirat, tapi apa yang di antara pilih benda aku simpan, rupanya Nabi di Muhammad SAW orang yang dipilih. Wa kana Abu Bakar huwa alam Nabi. Tahu-tahu sini Abu Bakar adalah orang yang paling alim, orang yang paling bijak, orang yang paling alim, orang pandai baca benda depan. Rupanya dalam ramai sahabat Nabi ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu Nabi kata, walau kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalau ada atas dunia ni orang yang aku buat khalil, maka tak ada orang tu lain pada sini Abu Bakar. Khalil kita Melayu bermakna kawan. Bukan sekat kawan dok, kawan yang tak ada ruang, nak baloh, nak ragu, nak cemburu, kawan tak ada, itu khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil makna kawan yang begitu rapat, siapa kata ada ruang kita nak uah-uah dengan orang ni. Kadang-kadang kita bersaing dengan orang ni atas dunia ni, mana orang tak bersaing, tapi dia kata dia tak diharap, dia ni tak diharap. Rusia dia buka pitih tak lekat, duit adalah poket ramai. Jadi cuma kata dia dalam ramai-ramai kata kalau dia tu kawan percaya, di kalau dia tu seorang kawan percaya, ni agak-agak khalil lah. Kalau dia tu kawan percaya, arti kalau dia tu gak bukan sekat kawan tapi khalil, kawan percaya. PT mah kau rumah tangga, kau anak bini, kau Rusia berapa kawan tu hidup dengan kawan hidup dengan dia lama dah, kawan percaya dia ni juru boleh buat saing kita panggil. Orang lagu ni dalam bahasa Arab panggil khalil. Nabi kata atas dunia ni kalau aku nak cari khalil, maka tak ada orang lain dah, Abu Bakar khalil. Wattakhadallahu Ibrahim Allah buat Nabi Ibrahim sebagai khalil dan Nabi Muhammad pilih Abu Bakar sebagai khalil. Habis kat tu kemudian tuan kita ni sebut a'lam anna al-mauta maktubun ala ahwal hayyin anbiya wa rusul ghairihim. Mengklariti kata tuan kita ni kepada kita pembaca daripada pendengar bahawa mati ni barang bertulis di atas setiap nabi yang hidup. Nabi walau belah mana kita sayang pun dia orang tidak mendekat,
mana kita sayang ke Nabi pun, dan kita lah ni pun berasa gantung dengan Nabi tu betul-betul di saat sekular lah, di saat rasuah lah, di saat apa, kita berasa pening lah mana nak hidup dan rasuah lah, rogo lah, rabuk bik orang tino lah, la ilaha illallah, lagu mana hidup senang. Ingat ke Nabi. Nabi ni dia mengajar hutan lah di Mekah, di Medina. Dia mengajar hutan menyebabkan orang atas orang seorang tu, kalau kita banding dengan zaman belum dia Islam, banding dengan lepas pada Islam tu ibarat orang lain. Dia misal dalam kitab-kitab sejarahnya macam Umar bin Khattab. Kita ambil sini Umar lah. Sini Umar ni belum pada Islam, Tuhan punya tahu. Dengar khabar kata ada orang tu pergi ngaji dengan Nabi Muhammad, boleh menapa lah. Dia napa, nyaludah, nyawak kena. Siapa saja dia dengar ceramah Nabi Muhammad, boleh bergerak, boleh ngaku. Lepas pada dia sendiri terima Islam, terjadi lain satu patut. Dan mau dengar hamba sebut cerita satu hari, orang tua, orang tina tua seorang duk gulung tikar. Duk tengah gulung tikar di Mekah. Sini Umar lalu. Dia kata, makcik naik mana gulung-gulung tikar? Dia kata, nak duduk luar nak Mekah. Dia kata, muatkan nak aku, tak ada pasal-pasal, aku turut Muhammad aja, bukan apa dah, muatkan nak aku. Dengar Nabi Muhammad cakap, muatkan nak aku tak boleh duduk Mekah dengan lagu ni. Bila orang tua mengaku dengan Sina Umar ni orang ketua gedebel lah, ketua gedebel, ketua gangster di Mekah. Bila orang tua kata gitu ke dia meneng. Orang yang tak rajin kena marah, tiba-tiba orang tua bokok marah ke dia, patah dia. Lalu dia kata, sahibakallah, Allah Ta'ala lah akan berserta makcik. Dia tahu dah makcik nak ikam dina, gulung tikar batal nak letak atas belakang hemar, belakang untuk nak ikam dina. Jadi tubik di mulut Sina Umar, sahibakillah, Allah Ta'ala lah bersama. Sahibakillah ni kita lah ni kalau kita nak jalan, naik kereta atau naik kapal terbang ke, di antara doa orang naik kereta jalan, Allahumma antas sahibu fis safar. Itu yang aku nak tinggal rumah, dia aku harap mu bersama dengan aku ketika sapi. Tidak ketika duduk rumah je ada. Aku nak minta mu ketika duduk rumah lah ni pun mu bersama aku. Ketika aku naik kapal terbang, kapal laut, naik kereta berapa, aku minta mu bersama aku. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu bil ahli wal mali wal walad. Dan bila aku tinggal rumah, aku nak minta mu lah tolong jaga rumah tangga aku, jaga anak bini aku, jaga harta aku. Ini doa kita orang Islam. Hanya biasa kita baca doa ni ketika nak pergi ke Mekah, ketika nak pergi Kuala Lumpur, nak turun tangga, nak pergi Kedah apa, kita tak baca, tak kena. Banyak benda-benda tak kena kita duduk tanya. Jadi Sina Umar dia tengok orang tua duduk gulung tikar, dia kata, sahibakillah, makcik saya doa lah minta Allah Ta'ala berserta dengan makcik. Allah Ta'ala tu Tuhan juga, bila-bila semua takum pun Tuhan tak tinggal. Bila-bila semua takum, bila-bila minum arak apa, Allah tak ingat meluk. Pakhlala ni pada bawa sebeh duk cong dah kopi aku dah semaya kai dia duk apa ni dah kopi bawa sebeh, nyakit tu ada juga pakhlala. Jadi bila tok laki dia balik, dia kata, abang tadi Umar mari, dia tanya aku buat apa gulung tikar. Aku nak pergi Medina, tak hidup Mekah, kan nak aku. Pada kata apa kamu? Dia kata sahibakillah, Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Jadi doa, pelik Umar gini kecil. Macam nak balik kita main. Allah. Tok laki dia marah, dia balik. Dia kata selagi lembu padan tak masuk Islam jangan harap Umar masuk Islam. Selagi lembu yang putus padan tak masuk Islam jangan diharap Umar masuk Islam. Tu cara dia mau soklankan. Tak apa dia pentingnya. Umar sendiri dengan keadaan itu sekali pun, siapa kau pergi kat tok laki dia kata lagi untuk padan lembu padan tak masuk Islam jangan harap Islam Umar masuk Islam. Tapi bila dia sendiri masuk Islam, jadi orang lain tak jadi Umar dulu, jadi Umar lain. Dua position, dua personality kita panggil dia. Bab lain. Ngebuat dia apa? Ngebuat dia iman, keyakinan orang bahawa dunia ni tidak kita, hak Tuhan. Dia Tuhan bila dia buat dunia ni tidak lepas saja dia kira Nabi. Dia ajar kat orang supaya selamat di dunia ni begini, selamat dalam kubur begini, di padang mahsyar begini. Jadi kita nak tolak lagu mana moga dunia tidak kita buat, orang lain buat. Bila orang lain buat, namanya Allah takkan nak buat saja. Mana ada orang buat begini hebat, buat bumi berkait dengan langit.
Kalau bumi saja, langit tak carut, langit tak berserta dengan bumi, kita nak hidup lagu mana? Udara tak ada, cahaya matahari tak ada, air tak, hujan tak ada, gapo tak ada, apa nak hidup lagu mana atas muka bumi? Dia nak boleh hidup orang atas muka bumi tu yang kena buat langit, kena gantung tari, kena gantung galaksi, bermacam-macam, beribu juta bintang di langit, khusus semuanya untuk khidmat pada manusia. Maka belanja yang begini banyak Tuhan perabi untuk buat langit bumi, takkanlah perut saya manusia, mesti ada benda. Ini dia keyakinan tiap-tiap manusia Muslim, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira awak asli berapa, bila masuk buah ni maka orang rempuh habis segala, kita panggil apa, segala nafsu lah, segala kehendak hati, kehendak syaitan berapa, rempuh habis, maka jadi ummah lain tidak sebagaimana ummah dulu. Ini bendanya. Sebab tu apa nama ni, Nabi apa nama ni itu hamba sebut cerita Sayyidina Umar, hamba tak sebut lagi cerita Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi kita Muhammad kata, kalau aku nak cari saing hok rapat benar, tak ada dah lain pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tuan-tuan semua tahulah, dan Nabi tinggal rumah nak pergi hijrah, tinggal dalam keadaan terlalu amat apa genting kita panggil, rumah orang kepung malam, tak ada benda nak tolong, orang nak tolong takut. Kerana Sayyidina Umar ketika tu masih gedebel lagi, tua dia sedikit, Abu Sufyan menguasai orang, Abu Jahal pun saudara dia, mak saudara Abu Lahab, mau tu genting lawan Nabi belakang. Maka Nabi kita tinggal Mekah dalam keadaan apa ya, nyawa uji tanduk Melayu panggil, tak kena gaya, kena bunuh dengan jalan. Tapi Abu Bakar tahu Muhammad ni sedang dikepung, sedang diburu, sedang keluar hadiah. Lepas tu keluar hadiah, mana-mana orang jumpa Muhammad hidup dan mati, maka diberi hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, unta ni masih dihlah ni. Kenaikan yang paling di harga di orang Arab. Kenaikan pun dia lah, alat perang pun dia lah, harta tiada nak jual beli peti berapa, nak bini beranak pun guna mah kahwin ni unta, nak berapa unta belakang orang ukur kekayaan orang zaman hari tu dengan banyak sikit pun unta. Maka orang nak beri hadiah 100 unta di kepala orang jumpa Muhammad bukan senang. Tapi Abu Bakar pergi tu Nabi Muhammad, orang panggil dua beranak ilah itah pada pasir bukah bukit naik turun padi gapo. Jadi itulah Nabi kita sebut Abu Bakar ni boleh buat saing. Kerana saing-saing ni bukan sekadar makan-makan nasi dagang, nasi blau hoha-hoha gitu dak. Saing ni ketika sutut lagu mana keadaan dia, ketika kita miskin lagu mana keadaan dia, ketika kita susah jauh dengan keadaan, bila teruji semua, maka Abu Bakar ni orang diuji. Ini antara benda yang kita marah pada Syiah ni. Dalam banyak-banyak benda kita tak setuju dengan dia ada plekeh orang. Awak jadi Islam boleh, tak ada apa, saya boleh terima cara awak politik, cara apa, tapi awak gitu marah pada sahabat-sahabat Nabi yang berhenti ini tak betul, saya tak diterima. Dia mau ayat tu, aku sokong politik ni, mun lawan Amerika aku sokong, mun sokong Hizbullah aku sokong, mun sokong Hamas aku sokong, tapi mun gitu marah pada sahabat-sahabat begini aku tak diterima. Hak mun nak marah juga lagi, tapi aku tak boleh terima. Dia aku tak benar puak mu mari dia ayat lagu ni kapung aku hamba. So yang keduanya, oleh kerana mati ni benda termaktub atas semua makhluk hidup, tak ada makhluk hidup tak mati tak ada, termasuk nabi-nabi dan rasul. Maka pelik apa kau Nabi Muhammad mati, dan hari Nabi kita meninggal dunia gitu. Sayyidina Umar punya sayangnya ke Nabi, walaupun zaman hari itu nak marah, nak bunuh semacam Nabi. Bila dengar khabar orang kecil Nabi mati, dia kata mana-mana orang kecil Nabi Muhammad mati aku kat aku pulak. Ketika dia jahil gitu nak kerat takut Nabi, tapi bila dia reti Nabi ni siapa orangnya, maka bila siapa tahu Nabi ni mati sungguh, dia orang kecil kedai kopi cabat 3 berapa kecil Nabi, dia punya marahnya kepada orang yang hidup sebar berita palsu ikut dia ya. Mana-mana orang kata Muhammad mati aku nak kerat, aku nak bunuh. Dia terus masuk ke masjid ni bersebelahan dengan rumah Nabi. Nabi buat rumah pisang sikap berepek dengan masjid Madinah Lon. Dia bila kita pergi masjid Madinah Lon ni, di sebelah mimbar Nabi tu ada kubur dia. Nah kubur Nabi itulah rumah Nabi. Dan dia pergi
Gege bunyi Umar duk mau kat orang cokor Nabi mati. Abu Bakar duk tua di tubik. Imam disebut baca ayat. Tak kecil mana. Dia ambil baca ayat lalu supaya orang ganak. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'an sayajzillahu syakirin. Sina Umar baca ayat, Sina Abu Bakar baca ayat ni, Nabi Umar kata Allah, sebab aku tak rajin baca lagi ayat ni. Ayatnya wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni ketuhan kata tak lebih tak kurang daripada hanya seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, sebagaimana rasul-rasul lain atas dunia ni. Belum Muhammad mari ni ramai ada beribu berjuta nabi-nabi mati belakang. Nabi Isa tak ada, Nabi Musa mati, Nabi itu mati, Nabi Muhammad mati. Jadi kalau Nabi Muhammad mati juga boleh kapur. Itu makna wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qabli afa immata, sekiranya dia mati au qutila ataupun dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, nak balik semula jadi kafir. Jadi bila Sayyidina Umar dengar ayat ni pada mulut Sayyidina Abu Bakar, kejut dia kata Allah, macam aku tak rajin baca ayat ni. Maka barulah dia reda, baru dia mengaku bahawa Nabi Muhammad dah mati dah sekali. Jadi dalam musim periang-periang kita buat maulud, periang penjamu bulan maulud ni yang disebut tadi, di samping kita ingat Nabi Muhammad beranak, kita kena ingat juga Muhammad mati. Dia satu benda orang molek di Iran, walaupun amat tak setuju dengan Syiah, dia tu betul lah satu hari satu masa dulu amat pergi ke Iran, boleh maulud. Sampai sana dia cuti, kajian cuti negeri dia, cuti 2 minggu. Apa 2 minggu amat tanya. Kalau seminggu pertama tu agak maulud, minggu yang kedua agak mati. Dia nak beri semangat pada rakyat dia, ingat Nabi Muhammad seminggu, ingat Nabi mati seminggu. Kita sendiri buat maulud ya, buat wafat tak ada. Kan buat wafat kata boleh ni, tapi Kelantan tak sibuk lagi lah. Kita cuti sehari, dan malam Isnin ni ada sambutan maulud di Balai Islam, tuan ku akan berakat insyaAllah. Jadi kita sini beringat ke Nabi berani, tak ingat ke Nabi mati. Dan ke mati ini penyudah hadimul ladzat, akthiru min zikril maut hadimul ladzat, akthiru min zikri hadimul ladzat al maut. Nabi kata mungkin banyak ingat benda yang meruntuhkan segala kelazatan hidup. Kita boleh nyawa lazat, boleh tidur lazat, boleh kecil, boleh buang kecil lazat. Sebagai hidup di dunia tak ada hak tak lazat, tapi ujung dia hilang lazat tu melalui mati. Jadi sebagaimana mu ingat ke hidup, mu kena ingat juga benda yang memusnahkan kelazatan hidup, iaitu mati. Aksiru min zikri hazimil zat al-maut. Dia kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, mayyitun akan mati, wa innahum mayyitun, orang itu semua mati belaka dah. Ni ayat-ayat lagu ni banyak dalam Quran, tapi Sayyidina Umar kata macam aku tak ada baca ayat-ayat macam ni. Buat aku terlalu amat sayang dia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai marah orang ayat Nabi Muhammad mati. Yang kedua, ya ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Tak ada orang atas dunia ni aku buat hak tak mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al khulda. Tak ada manusia belum padamu ya Muhammad aku buat orang ni tak mati, tak ada. Oleh itu afa imitta fahumul khalidun, adakah bila kamu mati orang lain tak mati? Jadi Allah Ta'ala tuju ke Nabi mati. Dan kita lelah ni para hadis semua, bila kita nak tidur malam kita kadang-kadang berasa mengatuk bingung tidur, tak buka mulut, tak buat ayat berita ke Tuhan sepatutnya. Apa kita lapar juga, buka saja buang makan, tak bismillahirrahmanirrahim, tak basuh tangan berapa. Ini banyak budaya kita tak penuh dengan hal seperti itu. Kita tidur malam, kita tak kepala, kita royak sepatutnya, Allah, aku tidur ni, aku nak tidur. Bila aku tidur, nyawa aku, ruh aku melayang naik ke langit. Apa nama Nabi? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ini di antara doa orang panggil sadar, apa kita panggil sepatah kata daripada kita kepada Tuhan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika.
Ya Tuhan, aku nak suruh jamu aku kamu. Bila aku tidur ni habis dah ikhtiar aku. Sekarang aku nak suruh habis segala apa yang daripada aku ni padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku nak tumpu sepenuh perhatian aku padamu. Bila-bila tidur pun belum pada jok pagi tak ada ipah aku tidur ni, aku janji aku wayak kamu bahawa sebanyak mana kerja aku kerjakan kamu. Aku pergi nyaku, aku pergi pejabat, aku pergi jual, aku beli, aku kecek, aku semua. Aku buat supaya nak menuk. Maksud apa ni? Gitu ilaika. Fa watu amri ilaika. Aku nak suruh habis segala urusan kepadamu. Bila aku tidur ni tak tahu kain baju di mana, tak tahu harta benar mana. Aku nak suruh mu ya Allah tolong jaga. Apa tu ilaika. Allah inni aslamtu nafsi ilaika wa al-habba. Allahumma inni aslamtu nafsi wa watu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Dia aku nak ipit belakang aku kepadamu. Ipit belakang ni sebut orang ya terparut. Bila ni kita berdepan dengan musuh, dengan orang ke gajah rimau ke berapa, orang tak duduk cacat saja, dia cari perlindungan. Perlindungannya kalau boleh tak nyana tiang ke, nyana di pohonyo ke, buka pohonyo ke. Jadi ya Allah itu aku sepanjang-panjang hari tadi aku pak gantung aku ni padamu. Aku pergi pejabat, aku pergi kedai, aku pergi mana-mana sekali aku tak lupa kamu. Itu hak kita royak Tuhan. Lepas tu in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, bila aku jenera molek tanah ruh aku naik ke langit, kalau mu nak pegang ruh aku di langit tak boleh turun dah pagi esok, arti aku mati dah pagi esok, aku nak minta padamu irhamha tu kesian lagi. Nyawa aku naik malam ni waktu tidur ni, kalau mu tak izin dah pagi esok untuk hidup bakal mati dah, aku nak minta mu jangan tahu kosi, jagalah molek ruh aku. Wa in arsalta fahfadha kama tahfazul ibadakas salih. Wa in arsalta, kalau kamu berasa nak turun balik nyawa aku semalam pagi ni, kita learn pagi ni kita hidup. Kenapa? Kerana ruh kita naik ke langit semalam, Allah Ta'ala turun balik pagi ni, hamba hidup pagi ni. Mujur juga kerana walaupun ruh hamba naik ke langit semalam, ruh adik tuan-tuan semua hari ni lelaki puan hidup ni kenapa ruh kita naik semalam turun balik. Waktu bila turun aku semula ruh aku pagi ni hidup balik, fahfadha kama tahfadhu ibadakas salih. Tolong jagalah dia dalam kawami sebagaimana menjaga orang lain hak soleh. Atas dunia ramai orang soleh-soleh, orang lebah-lebah, orang baik-baik. Sebagaimana mu jaga tuk lebah, jaga tuk iman, jaga tuk go ni hak berjuh-juh belakon, takkanlah mu tak masuk nama aku seorang dalam senarai orang mu jaga. Artinya doa ni menyebabkan kita ni berasa hidup mati hidup mati. Tak ada berasa tak ada masalah tak ada gap, tak ada. Kita diajar supaya berhati-hati hidup. Kerana mati tak ada warning, tak ada mai surat telefon ke apa, telefon ring ni aku malakul maut ni bayar patutnya aku nak ambil nyawa, tak ada. Mati ke mati, kadang-kadang aksiden. Mula-mula kita makan naik kereta mungkin motosikal ke apa, habis pagi hari lagi mati dah. Tengah sudah makan nasi belauk berapa semua pakai siap lagi buat kerja bau sini pagi-pagi. Amal rajin tengok pagi-pagi aksiden Allah pagi hari sini apa boleh buat, sudah makan sudah siap, boleh jadi nak tinggal rumah tak pesan ke bini, sokong hilang apa perlu anak cucu apa, tahu-tahu mati di jalan, mati aksiden, mati darah tinggi, mati terlalu banyak sumber mati. Ta'addadatil asbat wal mautu wahid. Terlalu banyak punca mati, sedangkan mati ni ya. Pusing ke mana pun mati, tapi nak boleh mati ni kau banyak sebab-sebab membuat manusia mati. Jadi bagi kita orang Islam ni mati ni kena ingat sama, supaya tak buat semua benda maksiat. Maksiat jangan dibuat. Kerana lepas pada maksiat ni aku hidupkan mati tak tahu lagi. Sebab itulah bila kita berhutang kau berjanji dengan orang kau, siapa tahu kena tunai. Kalau kita berjanji dengan orang nak bayar hutang kau, nak bayar gaji orang kau, nak itu begini, tiba-tiba siapa tahu tak bayar, dia mau tahu minuan, dia mau akan tak mati tahu minuan. Kalau lepas pada dia mau berjanji pas tahu dah piti ada tak bayar hutang, dia mau tahu minuan bahawa dia mau akan hidup pas petang ni pas pagi esok. Kalau mati tengah jalan kita nak laguan tak kau berdosa dia orang ni bila mati hutang tak bayar, ruh dia naik ke langit tenang turun ke bumi tenang naik. Jok daripada hari mati pas kiamat duk piung piang mari seksanya hidup orang mati tak payah hutang. Hatta mati syahid ni first class lah, mati yang paling baik sekali. Tapi kalau dia mati syahid tinggal hutang, Tuhan tak payah, Tuhan tak naik, tak beri peluang pada nyawa dia naik ke langit. Gegelan dalam sidang dewan itu gari baru ni ayat
cukai tertonggok. Ini majlis Kota Baru, majlis Bandaran Kota Baru, 20 juta 20 juta hutang MPKB tertonggok kalian Kota Baru. 20 juta ni para hadirin semua. Lah banyak. Nak tulis nombor payah 20 juta banyak mana. Banyak. Berapa tak payah. Kadang-kadang ambut kecil dengan gawat. Kadang-kadang rumah ada kereta, ada TV, rumah comel, tapi tu yang tak payah. Tak payah cukai. Dia berdalih lah tak payah cukai kerana sabi tak betul ke apa. Jadi sabi tak nak sabi betul lagu mana, piti tak ada. Nak suruh orang pergi sapu-sapu nak gaji lagu mana, piti tak ada. Jadi main ayam dengan telur, mana dulu ayam dengan telur? Orang ni kata ayam dulu, kata telur dulu. Jadi mana dulu piti dengan sabi? Yang pentingnya bila kita duduk di sebuah kawasan yang dikenakan cukai, kita kena bayar cukai. Tak bayar, lekat hutang. Kalau kita berhutang dengan mamak, kita balas dengan mamak, ya akhirat pula. Tapi bila berhutang dengan MPKB yang mempunyai rakyat berapa ratus ribu maka kita balas belakang orang 100 ribu, 400 ribu orang Kota Baru ni maknanya kita balas belakang. Teruk kita. Dia mau berhutang dengan bank kita juga. Berhutang dengan bank tak bayar. Lepas tu iklan bankrupt tak apa, iklan bankrupt bakal kita banyak dah. Senang pun. Bahasa dia cerdik benar tu, tak apalah. Iklan bankrupt tak apa. Ada PT aku banyak dah. Bank-bank ni duit orang ramah, bukan duit seorang tu. Kalau bank tu dicarung oleh 100 ribu orang, pakat carung duit pada bank, kita berhutang duit dia, maka kita bergurang dengan 100 ribu orang. Nak bergurang dengan orang seorang jadi masalah dunia akhirat. Ini kan berhutang dengan 100 ribu orang kepada bergantung kaki kita. Ini kepala heret kaki akhirat dia orang tu lah. Tak ada orang, tak ada manusia boleh selamat atas dunia lain pada melalui agama. Tak sama hari lah ISA, tak sama hari gari, tak sama hari colek berapa piti mana tak selamat. Yang selamatnya orang ingat mati, ingat ke neraka. Walaupun kaya belah mana pun, kalau dia mati juga ingat mati kat lembek latik lalu. Kalau kita nak bocoh sebab tu Amos sebut hari 2-3 malam, 2-3 hari dia. Abdullah bin Mubarak, orang tanya dia, boleh ke ada Tok Guru Amos buat maksiat Tuhan? Dia kata boleh. Syaratnya jangan malaikat maut naik umum. Nampak malaikat maut tenang. Dia kata tak boleh kecep sah. Ataupun jangan peluang malaikat maut masuk kubur sekali kan soal. Nampak malaikat maut nak soal akhirat kelak. Engkau menaki malaikat maut. Engkau menaki. Nampak malaikat maut tenang. Tak boleh kecep sah. Jadi di atas dunia ni ingat, dunia tidak kita, orang. Allah Ta'ala kuasa dia lebih pada kuasa kita, lebih pada kuasa gapo, kuasa datuk, kuasa menteri besar, kuasa raja, kuasa presiden, lebih mengatasi belaka. Pak kita buat maksiat lagi. Maksiat ni bukan mana zina ya, dalam sastra Melayu, dalam persuratan Melayu ni maksiat macam zina. Dak, maksiat mana deraka. Asa ya'si asyanan wa maksiat mana deraka. Apa saja benda yang kita buat dosa kita panggil deraka. Duk sibuk deraka raja, ya mu deraka Tuhan. Sibuk deraka raja. Amnyahu. Mung deraka Tuhan, tolak Islam deraka Tuhan apa panggil? Tolak Islam ambil kebangsaan, tak gapo-gapo. Sibuk deraka raja. Bahasa. Qala Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra surah Taha 55. Daripada tanah aku buatmu dan dalam perut tanah juga akan aku pulang kamu dari kubur, dan daripada tanah juga aku akan keluar taratan ukhra kalian lain kali kedua. Ayat-ayat ni apa nama, begitu juga ayat Allah tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Az-Zumar ayat 42. Maksud dia Allah yatawaffa ni kita bermakna memati. Yatawaffa ni bukan makna mati. Makna jujur. Aku jujur
segala roh ketika mati. Roh kita ada nyawa, dan di sebalik nyawa tak ada benda orang panggil roh. Roh ni kita Melayu panggil roh juga. Nak berubah makna Melayu tak boleh. Tak ada benda dalam bahasa Melayu sama sedap mu kata roh. Jadi Tuhan nak royak bila aku mati orang, satu daripada kerja malaikat aku je lah peruh tubuh. Jujuk kita panggil jujuk. Jok dia ujung rambut, pas ke ujung kaki jujuk. Dan nak boleh terbit roh ni lah orang yang muhtadar. Orang yang dekat nak mati merasa terlalu amat pedih, terlalu amat sakit, terlalu amat apa. Yang menyebabkan kadang-kadang mata jadi terbelalak, kadang-kadang yang mulut buih, kadang-kadang orang besar akak kaki, akak tangan. Kerana ketika tu roh dia sedadi jujuk, tolong tubik. Dan nak boleh tubik ni bukan senang, kerana dia roh ni masuk dia sekenal aurat saraf, masuk dengan apa? Tak ada lubang romo, tak ada roh, tak ada kulit, tak ada roh, tak ada daging, tak ada roh, tak ada aurat saraf, tak ada roh. Dia bukan senang, dia tawafa. Tahu apa maknanya? Aku jujuk sepenuh. Dan seorang sahabat tanya Rasulullah, belah mana agak mati Rasulullah? Sakit ke sakit mati? Rasulullah kata, mau ambil besi panas putung bakar. Bapak dah bakar tu muntuk dalam apa ni, bulu basah. Kita kata ya, kabu basah lah. Padu bila besi panas ni muntuk dalam kabu basah ni mengheret. Ketika tu mu tengok segala kabur kat tu gantung di besi ni, dan segala kabur-kabur dia turut sama bergerak tubik habis ni. Makna nak royaknya roh ni bila tubik dalam tubuh kita, maka tubuh kita terasa seksa kita sekali hebat. Belum pada neraka syurga lagi tu, situ lagi orang panggil sakratul maut. Sakrah makna mabuk. Mabuk ni bukan mabuk, tapi sebutan lagu tu sakratul maut. Kerana sebagaimana orang yang kena pukul dia duk beradu dengan siapa tak boleh beradu, tak amat hilang perasaan nak beradu, nak gelepas perasaannya kalau amat teruk. Begitu juga orang dekat nak mati, jadi kaku habis sekali seni tu lah. Kalau ketika tu melekat ingat roh dia ni daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki ni, nak boleh tubik tu orang jadi hilang rasa, hilang apa, hilang dua apa, hilang darah, hilang sekali. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya kita ngeri kepada mati. Jangan dibuat benda maksiat, jangan buat benda susah. Allah yang jujuk keluar, tolak keluar segala nyawa ketika nak mati. Wallati lam tamut mimana biha, dan juga orang yang tak mati lagi waktu tidur. Hak mati sama telah lah. Hak tak mati ketika tidur, dia tidur walaupun ruh naik ke langit, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka bila naik ke langit, ruh kita ni Allah Ta'ala pegang. Mana-mana orang yang telah diqada mati esokkan tu, maka ruh hak naik ke langit tidak akan dia benar turun. Wa yusrul ukhra ila ajalin musamma. Mana-mana orang yang Tuhan tak nak mati lagi esokkan tu, dia kirim semula. Dia kirim semula turun. Sebab kita pagi ni alhamdulillah hidup, ambo hidup, ada kakak hidup ni kerana ruh duduk langit malam turun semula kerana kurnia Allah. Tak ada kerana apa dak. Hak Tuhan nak hidup, dia turun semula. Hak Tuhan nak mati, dia sekat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Walaupun pagi ni nyawa ruh hamba turun, nyawa adik turun, tapi ila ajalin musamma, untuk tempoh tertentu. Lah ni pagi ni kita hidup, tapi mu kena fikir manusia, hidup mu ni ada tempoh. Boleh petani mati, biar di tengah hari ni mati, biar di 10 tahun lagi mati. Jadi benda lagu ni kena perhati semua supaya kita duduk hari ni beringat, jangan kita mati bawa dosa. Ya sepatutnya bila kita mati supaya kita hidup hari tu, waktu kita keluar daripada pengumuk itu bersih daripada bagian dosa. Kalau boleh kita masuk lubang kubur pun bersih juga daripada dosa. Jangan jadi keluar tu bersih, masuk kubur tu kotor habis dengan dosa. Jangan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma anta rabbuna. Kemudian disebut faqad tabayyana.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza marra bi babi rubbama yulqil kalimah yanfa Allah biha. فمرة ذات يوم فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا قلت يا جارح ضعني لي سادة على الباب أصبت رأسي فمر بي قال يا عائشة شأنك قلت أشتكي رأسي قلت أنا ورأسها. Dia kata satu hari, isi Aisyah kata satu hari Nabi balik siapa aku mahaku, Nabi balik daripada iring jenazah di Baqi'. Wa ana ajid surat fi ra'si. Waktu Nabi sapa di rumah aku balik daripada iring jenazah pergi Baqi', aku berasa kepala aku sakit ketika tu. Wa ana keluar ra'sa. Qala bal ana wa ra'sa. Nabi kata Allah, si Aisyah kata Allah sakit kepala, wa ra'sa maknanya Allah sakit kepalanya. Nabi berkata bal ana wa ra'sa, bukan kepala aku sakit juga, pening aku sakit berapa. Summa qala ma darraki law mutu qabli fa ghasaltuki wa kafantaki. Siti Nabi kita sebut macam gora ke macam kata sungguh dia. Susah apa orang Aisyah kalau aku mati belum padamu. Ma darraki law muti qabli. Susah apa agakmu hai Aisyah kalau aku mati belum padamu, aku mati dulu. Faghasaltuki mu mandi aku. Faghasaltuki aku mandimu. Susah apa Aisyah law muti qabli kalau mu mati belum pada aku. Itu Nabi sebut Aisyah kalau mu mati belum pada aku mati susah apanya. Kenapa? Bila mu mati belum pada aku, Nabi kata aku mandimu, aku kapanmu, lepas tu aku semayangmu, lepas aku tanammu, mujurmu. Kalau mu mati belum pada aku, sakit pada tu pelik gapo mu kena fikir siapa dia nak mandimu, siapa nak mayangmu. Kalau mu mati belum pada aku, tuahmu Aisyah, kerana aku boleh mandimu, boleh bukuhmu, boleh semayangmu, dia aku tanammu. Faqultu laka anni bika Allah la fa'alta zalika. Aisyah tak ada kata apa. Dia kata apa kecik mati-mati ni. Kalau kena kita tak lagi kata gitu kita abang ni kecik apa mati-mati. Tapi Aisyah kata ke dia, Allah, dia kata aku bosan sekarang nak duk berasa biar aku mati dulu, kata dia, supaya mu boleh mandi aku dan kamu itu ini aku. Lepas tu dia orang tenor lebih lagi madu. Bila-bila dia suka gembira kalau dia mati dulu, kerana Nabi boleh mandi dia, boleh mayang dia, boleh tanah dia. Dia kata tak apalah, tapi bila aku mati dulu mandi aku tanah aku, lepas tu balik rumah bini lain, kata aku mati. Cara orang tin tak ingat orang lain pada. Dia ni kelebihan orang tin. Kelebihan orang tin ni dia cemburu. Kalau orang tin tak cemburu ni tak sempurna perempuan dia cuma pada bersama Rasulullah menyebabkan Nabi senyum. Cara gora geletek orang lelaki bini ni Nabi kita senyum. Semua budi abi wajah ladzi mati. Maka mulai daripada situ Nabi kita sakit sampai ke mati. Fakhata bayana, jelas lah kata dia bahawa sakit yang pertama Nabi hidapi ialah sudah ar-ras, sakit kepala. Dia boleh jadi dia ni sekali dengan demam, kata dia. Kerana demam begitu sekali kuat dalam kematian Rasulullah SAW, maka Nabi pun duduk dalam mikhdab, ambil basin besar bubuh air, Nabi kita duduk dalam wa yusabu alil ma' min sab'i qirabin, dan Nabi duduk dalam basin besar. Orang perempuan dia jeruh Nabi hingga sampai 7 grebo. So grebo tu sudah mulai kita akak sore. Kalau ada 2 beledi gitu, 2 beledi air, so grebo yang itu. Grebo ni kulit kambing bila dijemur di apa ni, dijemur di samuk, maka dijahit kulit kambing tu, jahit up tu perut dia tu, tinggal tu mulut nganu cadang nak masuk air apa nak curah air. Jadi Nabi kita dijeruh di apa sirai kita panggil sang. Nabi kita demam kuat dekat belum pada mati, dan di sirai air 7 butir grebo. 7 grebo lam tuhlal awqatuhunna. 7 grebo yang tak kurang sikit abuk air dalam tu penuh. Grebo 7 grebo penuh di sirai air. Allah. Setengah-setengah orang kita bawa kita beri tepuh air. Tok bawa kita Melayu ni kalau demam tak beri tepuh air. Amor sejarah amor sendiri. Bila amor jatuh tak kuda, apa amor demam 3 bulan ke 4 bulan, jatuh kuda tak masa Jepun lagi. Jadi berubah orang tu, berubah orang ni. Akhir sekali ada seorang dia panggil Bomo Raja.
Ketika tu bomo raja tahun berapa ni, tahun beliau lagi ke Mesir lagi, tahun dalam tahun 49 gitu. Kamu jatuh kuda kuat, demam kuat. Pak lele ni berterasa kesan dia. Apa nama ni? Mari tu bomo raja, dia kata kena jarang. Jarang sehingga sampai biru bunga kuku. Kamu ingat lagi Pak lele. Jadi tu bomo lain tak betul pahai. Tu bomo raja ni mati lama, tak tahu nama berapa tu ingat. Dia kata kena jarang budak ni, jarang biar biru bunga kuku. Alhamdulillah yang cara jarang itu boleh hiduplah Pak Lele ni, walaupun beberapa kali yang bawa apa negara tu. Kata dia bila demam kuat sangat lepas pada jarang tu kan ahli Qatifah, apa ni orang yang bubuh atas Nabi tu Qatifah ini kain perkata-kata itu Allah lah, maka menyebabkan kepanasan apa namanya kepanasan tubuh Nabi itu terasa atas kain, di kain tualah untuk atas tubuh terasa panas. Nabi kata inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum, aku ni diberi panah tubuh aku ni, dengan sebab tubuh aku ni gagah kuat, maka panah hak menipu aku ni ibarat panah dua orang lain. Ada setengah hadis banyak pada dua orang lain, maknanya panah yang Nabi itu lebih pada ibarat panah orang dua orang. Lepas tu Nabi kata juga pakana innallaha lakum setengah hasil daripada terlalu amat kuat demam Nabi yurma alaihi nabi, penuh Nabi tak sedar sakit, semua yang fikir kamu dia sedar balik berkali-kali apa namanya falamma ankar zalika fa'ala aqala inna Allah lam yakun yusalli ta'ala yani zatal jambi walakin min akatil matiakum. Jadi bila panah berdoa masing-masing orang hidup ni, Nabi sakit beratu sakit berani, termasuklah sakit zatul jambi. Zatul jambi ni sakit gapo dah sebut terang ni tahu, tapi sakit laut, sakit usuk atau mengaduk, orang Melayu panggil mengaduk. Nabi kata dak, aku ni tidak mengaduk, tapi al-aklatil lati akatu yaumul khabar, sakit aku ni berpunca daripada makanan yang aku makan di hari Khaybar, dan Yahudi, perempuan Yahudi masuk racun dalam daging kambing beri ke Nabi. Jadi kesan dari bila aku bubuh daging dalam mulut, kambing tu kecil. Muhammad dia kata aku ni kambing daging yang diracunkan. Ini satu daripada mukjizat Nabi lah. Barang itu barang beracun, tapi Nabi bila bulan mulut daging tu kecil. Muhammad aku ni ada racun. Maka Nabi buang. Belah-belah buang tu Nabi kata kesan daripada racun paklalun yang aku terasa kata dia. Ma zalat aktu khiftu awilun hadza wa niqta abhari. Nabi kata makanan hok yang aku bulan mulut hari perang Khaybar itu masih lagi tu'abiluni, masih lagi mendatangi aku, rasa sama punya kesan racun. Wa hadza awan qata abhari. Inilah maksudnya orang aku putus. Ada satu orang abhar, dia panggil abhar ni, bukan kaum kedokteran tahu lah. Siapa kau pekat putus orang abhar ini, dia menyebabkan aku sakit berat. Yahudi ni jahat semati dah. Pah kelelon tak habis-habis. Semua ni berpunca pada deki, penyakit deki. Ama baca kemarin sebuah buku. Ingat balik cerita anak tu ada dua beradik, Qabil Habil. Bubuk retina. Retina tadi beradik dia juga ketika tu boleh bin dengan adik-beradik, mereka tak ada orang lagi ketika tu dengan adik-beradik. Jadi hamba Allah ni Habil ni berebut dengan Qabil. Siapa kepiak Qabil ni bunuh Habil. Tapi Habil tak saya bunuh abang dia. La in basatta ila yadika litaqulni ma'i. Bunuh ni kenapa? Kerana berdeki. Jadi deki ni unsur yang pertama berlakunya pembunuhan manusia, sama manusia muka dia, sama adik-beradik. Pah lelo ni pun deki lah Yahudi ni. Kerana tiap-tiap awal Nabi mai daripada Bani Israel berlaku. Jauh daripada zaman Nabi Yaqub pah ke Nabi Isa, pas seorang-seorang, pas seorang-seorang Nabi. Tapi Nabi akhir zaman ni dia duk agak orang dia juga tahu-tahu mari daripada Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Deki. Pah lelo ni pun Yahudi ni marah pada orang Islam ni deki. Jadi deki ni para hadirin baktulah ayat akhir Quran tu, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin idza hasad.
Tuhan ajar buat turun ayat ni, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. 3 ayat ni untuk buat jampi. Tuan-tuan semua dekat nak tidur, bangun tidur baca ayat ni. Satu daripada ayat ni ayat, ya Allah itu aku minta pelindung aku daripada syarri hasidin, daripada kejahatan orang berdeki. Itu hasad dia berdeki. Deki berbuk balok lah, deki berbuk jadi tok wakil lah, deki berbuk retina lah, deki macam-macam perkara. Dia deki ni bila lekat dia palito payah nak cabut. Kecuali orang yang akan mengaku al-hasadu ya'kul hasanat kama takul nar hatab. Deki ni dia mahu habis segala kebajikan, segala pahala sebagai api mahu bakar kayu. Kayu buat begitu keras, bila kita bakar api akhirnya jadi abuan. Deki begitu juga. Kamu nak deki, tapi ingat pahala hokmu buat habis makan deki. Jadi gap untuk ingat untuk saya, insya-Allah para hadirin semua, kuat mana deki menipu kita akan boleh cabut. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا غلبته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.